Okey, dah. Okey, baik. Terima kasih, Ustazah. Okey, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Baik Ustaz Fikir, Cikgu Ghazais selaku Fikir 1, Kak Asnaf selaku Fikir Ham, Cikgu Zabidi, peneroh kanan pernikahan khas, barisan media leaders, ketua panitia dan barisan guru sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadrat ilahi kerana kita dapat berkumpul secara online hari ini untuk mendengar sedikit taklimat mengenai pengoperasian semula sekolah. Sebagaimana sedia maklum, sekolah kita di fasa travel bubble ni ataupun fasa 4 akan mula dibuka pada 3 hari bulan 10, iaitu pada Ahad minggu sekali lagi. Lebih kurang ada 8 hari lagi lah, lebih kurang. Baik, untuk itu saya minta perhatian penuh guru-guru untuk melihat pada slide presentation yang saya nak tunjuk supaya kita lebih faham, dan juga mungkin jika ada soalan kita boleh bersoal jawab lah. Semasa saya bentang pun boleh bersoal jawab supaya pemahaman kita tu jelas. Tidak berlaku sebarang kita kata kesilapan nanti bila sesi buka sekolah. Okey, sekejap ya. Okey, boleh nampak skrin saya kan? Okey, baik. Sidang media yang dilaksanakan oleh YB Yang Berhormat Menteri Kanan Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan pada 12 September hari itu. Saya menggunakan kebanyakannya slide daripada pembentangan YB lah, Yang Berhormat, supaya kita diulang semula kalau bagi yang telah tengok pun. Okey, baik. Okey, pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa. Sebagaimana saya nyatakan tadi, Langkawi oleh kerana dikategorikan sebagai travel bubble, kita dikategorikan sebagai fasa 4, walaupun rata-rata negeri Kedah, daerah-daerah lain masih lagi berada pada fasa 1. Kira Langkawi ini terkecuali lah. Kita dah akan mula beroperasi mulai 3 Oktober. Okey. Kehadiran murid ke sekolah daripada enrolment 50% sahaja yang hadir. Dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kapasiti itu dihadkan kepada 50%. Nanti kita tengok contohnya lah. Okey, ini contoh dia. Sekiranya satu kelas ada 36, dibahagikan sama rata. Tapi sekiranya kelas berkenaan berangka ganjil bilangannya, kita buatlah pembahagian tu mengikut kesesuaian. Kalau ada 37, mungkin dari di kumpulan A ada 19 lah, dan kumpulan B ada 18. Dibagikan pada macam ni. Dan kalau ikut pada kumpulan tersebut, minggu PDP bersemuka, minggu pertama kumpulan A yang hadir, minggu seterusnya kumpulan B dan kumpulan A berada di rumah. Dan begitulah seterusnya bergilir-gilir mengikut minggu. Okey, contohnya PDPR pula macam tu lah. Kalau tak faham boleh tanya. Okey, seterusnya ini contoh yang saya buat sendiri, bukan daripada slide kementerian. Ini saya masukkan untuk pemahaman yang lebih lah. Contoh kelas 3 Camellia dibahagikan kepada kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A pada minggu pertama bersemuka dan kumpulan B PDPR sendiri. Istilah sendiri ni saya terang. Dan begitulah seterusnya mengikut minggu-minggu yang mendatang.
Okey, kita tengok apa maksud bersemuka. Bersemuka tu maksudnya murid hadir dan tajuk yang kita ajar pada minggu 1 diulang pada minggu 2 seterusnya kepada kumpulan B. Maksudnya tajuk, katalah tajuk hari itu occupation untuk bahasa Inggeris, kita ajak dah kat kumpulan A minggu 1. Tapi masuk minggu 2 kumpulan lain pula hadir kan, kumpulan B, kita ajar tajuk yang sama dengan menyediakan RPH seperti biasa. Dan RPH tu boleh digunakan untuk 2 minggu lah. Itu bersemuka. Okey. Dan apa maksud PDPR sendiri? PDPR sendiri ni bermaksud bagi murid yang bersemuka, tetapi masa minggu pertama contohnya kumpulan B ni tak hadir lagi. Minggu 1. PDPR sendiri bermaksud murid membuat latihan, ulang kaji, kerja rumah ataupun tugasan di rumah. Bukan PDPR, yang ni sendiri. Maksudnya guru-guru tidak perlu lagi memberi tugasan melalui online kepada murid semasa ini, semasa sendiri. Dan guru-guru juga tidak perlu lagi mengisi SPDPR, sistem SPDPR bagi PDPR sendiri. Dan segala tugasan yang murid buat pada PDPR sendiri itu akan dibincang semula pada minggu di mana kumpulan tersebut hadir bersemuka. Tapi yang katalah contoh 17 hari bulan, tahap 1 dah buka. Tahap 1 dah mula bersemuka dan dah mula PDPR sendiri. Tetapi tahap 2 yang belum buka, yang tu masih lagi PDPR seperti biasa. Mengikut jadual seperti biasa. Okey, setakat yang saya terang ni ada soalan tak cikgu-cikgu? Okey dah. Kalau kata tak tanya tu mungkin dah faham. Tapi kalau kata ada persoalan timbul selepas ni, boleh bertanya lah. Saya terus ke slide yang seterusnya. Okey, kehadiran murid tanpa penggiliran. Yang tadi kita kata penggiliran. Tapi ada kelas-kelas tak perlu dibahagikan 50-50. Contohnya murid berkeperluan khas. Tidak perlu bergilir. Maksudnya kelas kita lah, budak-budak tingkat khas kita dan juga murid-murid prasekolah akan hadir 100% pada 3 hari bulan 10. 2 minggu selepas itu barulah tahap 1. 2 minggu selepas tahap 1 barulah murid-murid tahap 2 akan hadir. Okey. Pembukaan sekolah fasa 4. Yang tadi samalah lah. Ni maklumat yang sama yang saya dah maklum sebentar tadi. Saya teruskan. Okey nah, 17 hari bulan kita akan mula dengan murid tahap 1. Tahun 1, 2, 3. Hadir secara bergilir. 31 hari bulan iaitu 2 minggu selepas itu diikuti oleh murid tahap 2. Tahun 4, 5 dan 6. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, ni pun jadual yang sama. Untuk pembahagian kelas yang 50%, perlukan kerjasama guru-guru kelas untuk buat pembahagian. Nanti saya akan bagi satu tapak untuk semua kelas untuk diisi dengan nama-nama murid supaya kita dapat edarkan nama-nama kumpulan ataupun nama-nama murid dalam kumpulan kepada waris lebih awal. Seboleh-bolehnya seminggu sebelum buka sekolah 17 hari bulan tu. Kita akan edar lebih kurang 10 hari bulan lah kepada waris. Sebab ada kemungkinan waris-waris nak melakukan sedikit perubahan berdasarkan jumlah anak yang ada di sekolah. Mungkin ada adik dan abang, bila sekolah buat penjadualan berlaku ketidaksamaan minggu.
Ada adik hadir minggu 1, abang hadir minggu 2. Mungkin ada waris nampak perubahan nak bagi samakan minggu tu. Yang tu kita akan bagi kelonggaran kemudian lah. Apa-apa pun tunggu tapak yang akan saya edarkan lah kepada guru-guru kelas dan dibantu oleh guru-guru pembantu kelas lah. Okey, ini jadual macam tadi juga dalam bentuk lain lah, dalam bentuk lain supaya bentuk yang lebih faham. Bahan-bahan yang saya tunjuk ni semua saya dah letak di website kita, nanti saya akan tunjuk di mana nak ambil itu. Okey nah, tak payah tengok fasa 3, 2, 1 ni, kita hanya tengok fasa 4. Sebab Langkawi fasa 4. PDP kita akan, pembukaan sekolah akan berlangsung sehinggalah cuti akhir tahun pada 10 bulan 12. Kita akan cuti 3 minggu dah sebelum sesi diteruskan selepas cuti. Okey, ini pelanjutan sesi 2021 sampai ke Mac 2022. Murid-murid kita akan kekal di dalam kelas yang sama sehingga bulan 3 2022. Tidak ada kenaikan kelas sebab sesi 2021 dipanjangkan. Okey, dalam tempoh ni kita boleh mengambil guru-guru mata pelajaran lah, boleh mengesan semula tahap pencapaian murid-murid dan kita ulang semula kemahiran-kemahiran ataupun kandungan-kandungan yang kita dapati murid-murid belum kuasai. Dalam tempoh ni lah kita gunakan peluang ni daripada bulan 10 sehingga bulan Mac ni, kita ada lebih kurang 6 bulan untuk perkemas balik murid-murid kita yang kita kata ketinggalan dalam dia punya PDP ataupun kemahiran dan kandungan, supaya bila masuknya sesi 2022 pada bulan 4, murid-murid kita ni dalam keadaan bersedia untuk naik kelas. Nah, inilah lain sikit nak banding dengan tahun-tahun dulu. Kita dipanjangkan sehingga bulan Mac. Dan sesi 2022 kemungkinan besar akan dipanjangkan lah sampai 2023. Okey. Seterusnya, yang ni pemeriksaan sekolah lah, pemeriksaan sekolah. Okey cikgu. Ini kedudukan siswa atau kelas dengan penggiliran. Meja kerusi kita tak ubah, cuma murid hadir separuh. Dan murid yang hadir separuh akan duduk penjarakan. So bila penjarakan, kedudukan dia macam ni lah. Di selang-selang seli meja tu, dalam keadaan kita kata mejanya ni tidak diubah dan meja tidak berada dalam susunan kumpulan. Meja berada dalam susunan seolah-olah mengambil peperiksaan ataupun ujian. Ini kedudukan dia. Cuma untuk peringatan dalam kelas nanti, untuk guru kelas dan juga pembantu guru kelas, keadaan kelas tu mestilah bersih, bersedia, bahan-bahan seperti sanitizer, pencuci tangan, sabun sebagainya tu bersedialah sebelum sesi pembukaan sekolah nanti. So kita ada masa lagi dan kerja-kerja pembersihan tu boleh dibuatlah sebelum kelas sesi kita bermula. Dan kami juga diingatkan oleh Tuan PPD tanda-tanda penjarakan di atas lantai di dalam kelas dan juga label nama murid di atas meja tu perlu diadakan. Kita tengok balik sekiranya perkara tu dah tanda-tanda tu dah pudar dalam kelas, maksudnya kita kena terangkan balik lah, kena tandakan balik. Okey, cuma tanda saja kaki meja tu patutnya berada di mana supaya apabila meja tu beralih tempat, kita dapat letakkan kembali pada tempat yang sepatutnya. Okey, okey, begitu juga dengan tempat cuci tangan. Sebab murid-murid kita macam juga SOP yang sebelum ini akan makan di dalam kelas. Sama ada beli di kantin ataupun bawa bekal sendiri. Murid akan makan di dalam kelas lah. Dan kita perlu ingatkan murid nanti untuk bawa bersama sudu dan garpu lah
supaya mudah untuk dimakan dan simpan. Berbanding dengan beratur panjang nak cuci tangan di luar kelas tu. Dia jadi sibuk sikit. Tapi memandangkan murid kita ni hanya hadir separuh, mungkinlah tidak timbul sangat isu tersebut. Okey, cikgu, masih lagi di dalam kelas, kita perlu memastikanlah pengudaraan yang baik di dalam kelas dan juga menggunakan kipas digalakkan supaya kita ada pengedaran udara. Dan bagi kelas-kelas yang ada terai tingkap lah kita kata, yang tu perlu ditanggalkan lah, yang ada terai. Dan yang ada penutup meja. Tapi yang dah dikatakan dilekatkan di stapler dan sebagainya tu saya ingat tak ada masalah kot. Tapi yang kita kata tudung meja yang labuh tu, nak kena tanggalkan lah untuk kelas. Tapi peralatan-peralatan lain juga kena tengoklah cikgu dah. Marker, duster dan sebagainya tu, keperluan asas-asas lain tu perlu juga dicukupkan lah dalam kelas. Okey, untuk pelitup muka wajib memakai pelitup muka di dalam kawasan sekolah pada semua warga termasuk murid dan guru, dan pemakaian pelitup muka berganda digalakkan. Berganda ni maksudnya double mask, kita pakai 2 lapis tu, digalakkan lah. Okey, waktu rehat saya dah sentuh tadi, makan di dalam kelas dengan silian guru. Dan untuk kelas yang menggunakan penyambat udara, kita tak ada. Mungkin murid makan di ruang terbuka dengan silian guru. Okey. Aktiviti sukan di sekolah hanya dibenarkan untuk kelas PJPK. Kiranya nak aktiviti di luar kelas di Padang, PJPK saja dibenarkan, manakala aktiviti co-curriculum masih lagi tidak dibenarkan. Dan bagi murid yang ada kelas PJPK, bolehlah berpakaian sukan daripada rumah lagi. Tak perlu datang ke sekolah dan salin di sekolah. Okey, murid bergejala tidak dibenarkan hadir ke sekolah sekiranya bergejala dari rumah. Sekiranya murid berdapati bergejala ketika di sekolah, ujian saringan COVID-19 akan dilaksanakan. Kita kena saring. Dan alat-alat saringan ni difahamkan akan dibekalkan ke sekolah oleh kementerian. Cuma kita belum pasti lagi bila. Mungkin ada arahan-arahan seterusnya lah kemudian. Kita tunggu sajalah. Okey. Pakaian seragam sekolah oleh murid. Murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya pakaian seragam yang ada tidak lagi sesuai dipakai. Dia keyword dia boleh pakailah apa saja sekiranya uniform tiada, tetapi mestilah sesuai dan kemas serta sopan. Tak bolehlah main seluar pendek. Contohnya lah, kena pakai seluar panjang lah walaupun bukan seluar sekolah. Yang ni kita akan buat peringatan kepada waris lah nanti. Mungkin dari segi infoblas ataupun sebagainya. Okey. Ketidakhadiran murid, berbapa boleh memilih untuk tidak hantar anak ke sekolah dan tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Tetapi perkara ini perlu dimaklum kepada pihak sekolah sama ada melalui surat bertulis ataupun melalui makluman secara online WhatsApp. Boleh diterima bagi guru kelas lah. Kalau ada waris yang kontak kata melalui WhatsApp, saya tidak dapat hantar anak saya ke sekolah oleh kerana apa-apa ataupun anak saya tidak dapat hadir dan sebagainya, kita ambil maklum lah, dan tiada paksaan, kata kena juga main sekolah. Okey, ni pengurusan sekolah yang mempunyai kes COVID-19. Sekiranya ada, kita buat saringan, ada kes, kita maklum kepada PKD
Pusat Kesihatan Daerah dan melaporkan dalam sistem aplikasi data COVID-19 APDM lah ni. Dan kedua, PKD Pusat Kesihatan Daerah buat penilaian risiko bagi menentukan tingkatan seterusnya. Sama ada dia kata nak tutup kelas ke, macam mana ke, kita tunggu arahan daripada PKD lah. Dalam arti kata ni, PPD dia hanya untuk makluman. PPD tidak akan mengeluarkan apa-apa arahan lah. Pejabat pendidikan daerah. Okey, seterusnya pembukaan sekolah dan institusi pendidikan bawah di lokasi travel bubble lah. Kita dah sedia maklum lah. Langkah travel bubble ikut pasal 4. Okey, itu saja. Terima kasih untuk bahagian slide daripada kementerian lah. Dan saya ada sedikit tambahan untuk kita punya. Harap boleh nampak lah. Saya terangkan peranan guru lah. Untuk bersemuka nanti, iaitu bermula daripada 3 bulan ni pun, bila bersemuka, semua syarat contohnya untuk PDP tu terpakai. Contohnya menyediakan RPH, melaksanakan PBD dan sebagainya tu berjalan pada mulai 3 hari bulan lah. Okey, Jalin lah. Kita faham lah bila kita kata ada je PDP saja bersemuka, walaupun tak bersemuka sebelum ni pun kita buat RPH. Tapi yang ni pun samalah, mereka RPH. Dan untuk ingatan oleh kerana seperti yang saya nyatakan tadi, kita ni dalam Kedah satu-satunya daerah yang akan buka sekolah pada 3 bulan. Lawatan daripada kementerian, daripada JPN dan PPD akan berlaku lah. Dan tidak mustahil sekolah kita akan dilewati lebih daripada seorang pegawai. Mungkin ramai akan turun dan kita perlulah bersedia dari segi dokumentasi kita. Contohnya RPH dan sebagainya. Dan menyentuh dalam RPH, cikgu perlu nyatakan kumpulan A, sekiranya kumpulan A bersemuka, kumpulan B PDPR sendiri, kita kena tulis lah. Kumpulan B PDPR sendiri, apa tugasan yang murid-murid PDPR sendiri itu kena buat. Kita nyatakan situ. Okey, sama ada menggunakan buku aktiviti ataupun menggunakan modul ataupun dan sebagainya lah. Okey. Cikgu saya celah. Maksudnya RPH kita tu dalam tu yang PDR tu kita tulis sajalah dalam RPH bersemuka tu. Ya, kita nyatakan macam catatan lah. Okey, faham. Okey, lepas tu untuk apa tadi saya nak sebut Okey, katalah murid-murid PDPR sendiri tu, dia patutnya dia balik rumah tu seminggu tu dia buat sendiri lah. Tapi katalah dalam celah-celah dia buat sendiri tu dia tak faham dan dia kontak cikgu. Tak apalah, dia kontak, kita jelaskan lah. Kita janganlah tolak, kata tak boleh awak sendiri, awak buat sendiri. Nanti minggu depan baru kita bincang. Seboleh-bolehnya kita layan jugalah pertanyaan-pertanyaan daripada murid, walaupun murid masa tu PDPR sendiri. Okey. Seterusnya. Saya celah lagi cikgu. Apa ni bab cikgu yang cuti bersalin pula ni? Cuti bersalin kita tak cover ke untuk kita ambil cikgu ganti? Cuti bersalin, kita guru ganti dah tiada peruntukan. Kita hanya boleh ganti sesama kita dalam sekolah lah, panitia. Maksudnya panitia boleh ambil tindakan untuk PDPR lah, contohnya ambil bahan yang sama untuk diedarkan pada kelas guru yang bersalin ni. Untuk bekalan daripada PPD setakat ni dah diberhentikan dan tiada lagi peruntukan lah. Maksudnya kita kena kreatif dan maksudnya kita kena cover lah cikgu-cikgu yang bersalin ni untuk memberikan bahan. Nanti kalau untuk PDP pun kita akan buat ni lah, kelas guru ganti, bukan guru ganti. Apa tu yang relief, kita relief. Relief. Kita akan buat relief lah. Cikgu. Mestilah sikit. Okey, untuk guru yang bersalin, mereka akan masuk sebelum bulan 10. Kebanyakannya 20, Siti Hajar 26 bulan 9. Sama
sama juga dengan Syah Syahiza. Lebih kurang sama juga. Jadi saya rasa untuk pembukaan sekolah lagi semua dah ada. Cikgu Zail dua peranti ke tu, tolong tutup satu lah. Dia bergaul. Humming. Baik. Terima kasih Cikgu Zail lah. Okey, baik. Cikgu. Ya. Cikgu macam tahap 1 dibuka, tahap 2 masih lagi PDPR di rumah. Ya. Kiranya semua guru kena hadir kat cikgu. Sekejap lagi kita akan sampai ke tahap tu. Tapi Cikgu Zakwan kok mana pun wajib hadir. Itu memang confirm. Buka tak buka sekolah, Cikgu Zakwan kena ada di sekolah. Baik. Okey lah. Lagi kita akan sampai tahap tu. Yang tu soalan cepu mas lah. Semua tunggu yang tu. Okey, lagi saya jawab tu. Okey, baik. Yang ni tambahan lagi noh. Yang ni. Semua guru, saya ingatkan sebab saya tahu ada lagi masih yang berada di luar session. Saya ingatkan semua guru perlu berada dalam session mulai 26 September 2021. Iaitu esok. Pengecualian hanya kepada kes-kes yang kita kata tidak dapat dielakkan lah. Contohnya ada appointment doktor dan sebagainya. Tapi kalau alasan yang kurang kukuh, tidak disokong oleh sebarang dokumentasi, dan tu tak boleh diterima lah. Ni saya ingatkan lah sekali lagi. Sebab keperluan cikgu pada session ni amat penting. Oleh kerana kita perlu melaksanakan persediaan buka sekolah. Kita perlukan setiap tenaga lah. Okey. Tentu saya ingat tidak ada timbul sebarang persoalan lah mengenai keberadaan tu dalam session. Keduanya saya nyatakan tadi sekolah akan dipantau, so kita kena bersiap sedia dari segala segi. Daripada buka pada pintu pagar sekolah tu sehingga perjalanan ke kelas, sehingga apa yang berlaku di dalam kelas, sehinggalah balik. Semuanya kita kena pastikan dalam keadaan teratur. Sebab kita punya School Improvement Officer, Cikgu Suhaimi tu, dia akan berada di sekolah kita daripada 7.30 pagi ataupun 7 pagi sampailah balik. Dia akan tunggu, tengok perjalanan macam mana. Daripada makan dan sebagainya. Dan untuk pera lah khususnya, dan pera pendidikan inklusif ni, bab makan dan sebagainya tu kena jaga betul-betul lah. Dan kebersihan dalam kelas tu mesti dalam keadaan yang baik. Dan juga di label tempat-tempat yang sepatutnya. Okey, seterusnya yang ketiga, guru kelas dan guru pembantu kelas perlu memastikan bilik darjah berada dalam keadaan sedia. Ini saya dah sentuh tadi. Kemudian mencuci tangan, kelas disanitasi selepas selesai PDP. Yang ni saya dah nampak tidak berlaku secara konsisten. Banyak kelas sebab bila kita tengok cecair pencuci yang untuk digunakan untuk cuci kelas tu masih banyak lagi. Dan tak banyak pun kelas yang minta untuk ditambah. Bermaksud memang tidak digunakan lah pada perakhir sesi PDP itu untuk disanitasi. Yang ni kita kena perlu tegaskan semula dan perlu dilaksanakan lah demi untuk keselamatan anak-anak murid kita dan juga diri kita. Dan semua sedia maklum, murid-murid kita ni tahun 1 hingga tahun 5 belum lagi divaksinasi. Tahun 6 pun akan bermula pada 28 bulan ni. Tapi tak semua juga, ada murid yang ibu bapanya tidak bersetuju ataupun ada murid yang ada isu kesihatan memilih untuk tidak menerima vaksin lah. Dan kita pun baru ni, Kak Syidah kita pun positif. Saya pun setiap hari boleh kata jumpa kan dia. Nak cuak jugalah. Sepatutnya perjumpaan kita hari ni pun saya nak buatkan secara bersemuka. Tapi bila jadi kes yang baru ni dengan Kak Syidah kita tu pun saya tak berani lah nak buat semuka. Kita jumpa di GM saja. Dan saya galakkanlah siapa yang berurusan di pejabat dan juga berurusan dengan Kak Syidah untuk buat
test kit sendiri lah. Saya dah buat dan alhamdulillah lah negatif. Awi pun dah buat, cikgu semua pun dah buat, alhamdulillah lah semua negatif. Yang lain pun sekiranya ada lah keperluan untuk buat, digalakkan lah. Okay, seterusnya bilik isolasi berada dalam keadaan bersedia untuk digunakan. Kalau tak siap saya di dalam bilik kaunseling tu, nanti kita tengok balik. Bekalan pelitup muka sediakan, dan bagi guru-guru yang tengok murid kita ni hadir ke sekolah tanpa pelitup muka, sila dapatkan bekalan pelitup muka yang kita sediakan di bilik kaunseling kalau tak silap dengan kaunselor kita, Cikgu Nuraini, untuk diedarkanlah kepada murid yang terlupa untuk bawa pelitup muka. Dan sebagaimana sedia maklum, murid yang melebihi suhu 37.5 disuruh pulang dengan waris. Sebaliklah. Dan tu tak perlu disaring dia punya test kit tu. Tapi kalau ada di sekolah, baru kita saring tu. Yang ni peringatan daripada kementerian. Dalam RPH kita, dua perkataan ni. Istilah kelas belakang ataupun semasa perbualan kita dengan pegawai-pegawai atasan, jangan guna istilah kelas belakang. Dan juga jangan gunakan istilah buku kerja. Boleh guna istilah buku aktiviti, yang lain semua boleh guna, tapi istilah buku kerja tu tidak boleh digunakan. Dan juga kelas belakang. Ini untuk peringatan kita semua lah. Siapa-siapa apalah. Kalau boleh elakkan gunakan kata-kata ni. Okey, seterusnya. Okey, ini tindakan kita. Sesi taklimat kepada waris sekolah dan pendidikan khas akan diadakan pada 28 September, hari Selasa ni, pada jam 8.45 malam lah. Guru yang terlibat dengan sekolah dan pendidikan khas diwajibkan hadir sekali. Dan link saya dah bekalkan kepada Cikgu Zabidi dan juga Cikgu Makuza. Nanti akan diedarkan lah pada yang terlibat. Okey, dan semua bahan pembentangan yang hari ini boleh diakses di laman web sekolah skkelibang.com. Okey, untuk laman web sekolah sudah ditukar ataupun ditambah satu lagi URL iaitu skkelibang.com lah, supaya senang untuk kita ingat. Cikgu boleh masuk situ, tengoklah apa-apa bahan yang ada situ dan sebagainya. Okey, yang tu untuk slide pembentangan selesai. Dan ni kita pergi satu lagi. Iaitu yang ni lah yang cikgu tunggu-tunggu ada soalan tadi ni. Okey. Boleh baca lah, boleh nampak lah. Okey, ini soalan lazim yang diedarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya terima semalam baru dan saya akan edarkan pada cikgu-cikgu lah kemudian. Dan ni mari kita baca bersama-sama supaya lebih jelas lagi. Pembukaan semula sekolah. Bilakah sekolah akan mula dibuka? Kita dah sedia maklum. 3 Oktober. Adakah semua murid akan hadir? Tidak. Ada yang mengikut fasa dan bergilir-gilir. Okey, ada yang kita jelas, sangat-sangat jelas. Saya tak sentuh lah. Okey, adakah semua murid perlu divaksin? Tidak. Adakah kelas yang mempunyai bilangan murid yang sedikit masih perlu digilirkan? Sedikit ni contohnya ada kelas tu ada 10 orang budak ya. Contohlah. Perlu dah buat penggiliran? Masih lagi perlu. Maksudnya minggu ni main 5, minggu depan main 5. Tak boleh sekalikan. Kok mana sikit ke banyak ke perlu dibahagikan 2. Adakah ibu bapa boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah atas sebab keselamatan? Boleh, ya. Dengan membukakan surat makluman ketidakhadiran anak-anak kepada pihak sekolah. Tapi tambah satu lagi, WhatsApp pun boleh terima pakai. Tak semestinya surat makluman. Tapi kita simpanlah screenshot untuk rujukan kemudian. 8. Adakah murid perlu sentiasa memakai pelitup muka? Wajib. Siapa-siapa pun di sekolah wajib pakai selagi berada di dalam kawasan sekolah. Berganda pakai 2 lapis digalakkan.
Adakah murid dibenarkan memakai pakaian selain daripada pakaian sekolah? Boleh. Pakailah apa yang sopan. Yang sopan lah, no? Sopan. Pakailah. Okey, nombor 10. Ni soalan cikgu Zakuan. Baca, no? Adakah semua guru perlu hadir apabila sekolah dibuka semula? Cikgu Zakuan baca, Zakuan. Tak dengar. Tak apa, saya baca. Kehadiran guru adalah mengikut kehadiran murid bagi kelas yang diajar. Contohnya, Cikgu Mahfuzah ajak prasekolah. Cikgu Mahfuzah lah hadir. Kalau Cikgu Mahani perlu hadir tak? Kalau Cikgu Mahani tak ajak pra, tak perlulah hadir. Sebab tak terlibat lagi dengan bersemuka. Dia ikut yang bersemuka. Tapi bila dah masuk 17 hari bulan, yang mengajak tahap 1 perlulah hadir. Masuk 31 hari bulan, tambah pula yang mengajak tahap 2 pun perlu hadir. Tapi kehadiran cikgu bila dah hadir sekolah macam biasa. Waktu tiba cikgu di sekolah, waktu pulang ke sekolah dari sekolah sama macam biasa. Tak perlu saya terangkan lah. No? Dia bukan macam contoh, kelas ada pukul 8 sampai ke 10, 8.10 saja. Tak lah. Maksudnya hadir sepenuh hari macam biasa. Tapi adakah contohnya pada 3 hari bulan ni, cikgu prasekolah hadir, cikgu pendidikan khas hadir, adakah cikgu-cikgu lain boleh hadir juga yang tak mengajar ni? Jawapannya boleh, tak ada masalah. Sekiranya ada perkara-perkara yang perlu diselesaikan. Sebagai contoh, kita nak pastikan kelas-kelas kita tu dalam keadaan bersedia, ataupun kita nak buat balik line-line yang dah pudar dan sebagainya tu, kita boleh hadir, tak ada masalah. Maksudnya kehadiran cikgu-cikgu yang mengajar wajib, yang lain tu sunat lah. Okey, harap hal ni jelas. Kalau tak jelas boleh tanya. Okey, soalan seterusnya, adakah guru yang menghadapi masalah capaian internet? Lebih kurang macam tadi lah saya beritahu. Kalau di rumah tak boleh buat PDPI, terpaksa datang ke sekolah, boleh sahaja datang ke sekolah. Tak ada masalah. Adakah guru pembimbing ataupun guru kaunseling perlu hadir? Jawapannya ya. Untuk Cikgu Nuraini, bermula 3 hari bulan 10, perlu hadir ke sekolah. Sebab PDP kita dah dilaksanakan secara bersemuka. Nombor 13, adakah semua anggota pelaksana KP perlu hadir? Ya. Untuk makluman, mulai esok iaitu hari Ahad 26 September, pejabat akan beroperasi penuh lah dengan staf hadir 100% kecuali Kak Syidah yang kuarantin sehingga 3 hari bulan. Pejabat akan dibuka jam 8 pagi sehingga 5 petang macam biasa. Mulai esok sebab ni fasa 4 ni dia tak perlu lagi termaktub kepada berapa puluh persen untuk kehadiran. Okey, 14, adakah ketetapan perpisahan sekolah ni terpakai? Yalah, ni tak apa. Kita skip. Okey, yang ni mungkin kita tak terlibat, guru-guru yang tidak divaksin. Tapi sekiranya ada guru-guru yang tidak divaksin, guru-guru tersebut tidak dibenarkan melaksanakan PDP bersemuka. Sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita lah, Dr. Razli Jidin. Tapi guru ni perlu juga hadir ke sekolah. Ditempatkan satu bilik khas dan duduk dalam bilik khas itulah tak pergi ke mana. Cikgu ni perlu pakai double mask, perlu pakai face shield dan perlu disaring seminggu 2 kali. Ni hanya untuk makluman lah. Tapi pada hemah saya, cikgu-cikgu kita ni patuh dah vaksin. Begitu juga dengan pekerja kebersihan, begitu juga dengan kerja keselamatan kita dan juga kaki tangan kantin lah. Dan juga PPM kita. So, perkara ni hanya untuk pengetahuan kita lah. Ada sekolah-sekolah lain yang ada.
Ramai juga yang ada sekolah-sekolah lain. Mereka akan duduk satu bilik khas ni. Semua kerja-kerja perkeranian diserahkan pada mereka untuk dilaksanakan. Sebab mereka dah tak mengajar. 17. Ni samalah saya terangkan dah. AKP kita pun semua dah vaksin, termasuk Kak Syidah pun dah vaksin. Dan mereka boleh, yang dah divaksin ni, adakah dia boleh ada petugas lah. 19, adakah pekerja perkhidmatan sekolah yang belum divaksin lengkap atau belum divaksin dimanakan ada petugas? Tidak. Ni sekali lagi kita tak terlibat. Okey, ni saya ulang balik yang tadi. Apakah tindakan pihak sekolah sekiranya terdapat kes positif COVID-19 apabila sekolah dibuka? Sekolah maklumkan kepada pihak kesihatan daerah, pihak pentadbir lah, akan maklumkan dan melaporkan dalam sistem aplikasi PDM. PKD akan buat penilaian risiko bagi menunjukkan tindakan seterusnya. Okey, yang ni untuk fasa 2 dan 3 saya skip. Yang ni pun kita dah terang dah tadi secara jelas kelas bergilir-gilir tersebut. Okey. Okey, PDP lah. Yang ni, adakah jadual waktu sedia ada boleh digunakan bila sekolah dibuka semula? Ya. Okey, untuk jadual waktu. Saya ambil satu contoh, mungkinlah Cikgu Zakwan. Cikgu Zakwan mengajar tahap 1 dan mengajar tahap 2. Pada 17 bulan, tahap 1 dah buka. Cikgu Zakwan akan ikut jadual bersemuka. Jadual macam biasalah, maksudnya seminggu sains mungkin 3 kali lah kelas tersebut. Tapi pada 17 bulan tu, murid tahap 2 belum lagi hadir. Murid yang belum lagi hadir tu dia akan ikut PDPR yang ada jadual seminggu sekali tu. Maksudnya Cikgu Zakwan kena ikut jadual PDPR bagi tahap 2. Tapi untuk tahap 1 ikut yang jadual yang baru akan diberi mengikut jumlah waktu yang biasalah kebiasaannya. Tetapi murid yang bersemuka dia dilaksanakan PDPR sendiri. Sendiri, faham? Sendiri cikgu tak perlu lagi key in dalam SPDPR. Maksudnya ni tugasan macam kerja rumah lah lebih kurang. Tapi kerja rumah ni seminggu kita bagi. Okey. Okey, PJPK boleh diteruskan. Kurikulum tak boleh. Ujian segak boleh tetapi kelas peperiksaan bermaksud hanya untuk sekolah menengah lah. Sekolah rendah untuk segak masih tak boleh dilaksana. Kelas tambahan tidak boleh. Okey, selesai untuk FAQ. Okey cikgu, saya nak patah balik satu. Saya ingat saya lupa nak jelaskan. Okey, yang ni cikgu dah. Tadi saya ada bagi tahu murid yang PDPR sendiri untuk contohnya kumpulan B kita dah bagi bahan. Lepas tu bila dia mai ke sekolah kita akan bincang lah apa yang kita dah bagi tugasan tu kan. Bincang balik sini. Tak ada masalah lah. Tapi murid yang bersemuka untuk 17 bulan nanti contohnya PDPR sendiri ni, tugasan ni bila kita nak bagi? Sebab 17 yang nak buka, dia nak kalau kita nak tunggu dia main minggu seterusnya, maksudnya kita tak jumpa dia lah. Maksudnya kita kena bagi tugasan selewat-lewatnya pada 13 hari bulan ataupun bagi modul ke bagi apa ke, kena bagi dah dekat murid ni supaya dia untuk minggu ni dia dah boleh berjalan. 17 hari bulan tu, dia dah ada bahan. Bila minggu seterusnya, dia boleh bersemuka. Yang bersemuka ni tak ada masalah lah. So, kita akan tetapkan berapa hari bulan, murid-murid boleh datang ke ataupun kita nak, saya bagi kelonggaran pada cikgu lah nak tentukan apa kaedah tugasan yang nak beri pada murid kita sebelum 17 bulan
Tapi PPD kata kena bagi selewat-lewatnya 13 hari bulan. 13 hari bulan tu kalau kita nak tengok hari Rabu, noh. Sekolah buka 17, kita kena bagi 13. Murid tu boleh tengoklah sampai 23 dia akan main 24. Maksudnya dia ada masa lah nak tengok bahan-bahan tu selama seminggu lebih untuk sesi bersemuka seterusnya. Untuk minggu pertama je lah dia akan jadi isu sikit bagi tahap 1. Nanti tahap 2 pun akan sama lah, dia akan jadi isu tu juga. Okey, itu apa ni tentang bahan nak bagi pada murid lah. Okey. Hampir sejam. Okey, baik. Ada soalan? Assalamualaikum cikgu. Ya, salam. Maaf saya mencelah. Yang bagi awal tu, bahan awal tu 13 hari bulan tu bahan secara hard copy ke soft copy? Itulah saya masukkan. Kalau kata saya katakan tadi ikut kesesuaian. Kalau kita kata murid mudah untuk buat kerja rumah dan sebagainya dan mudah untuk kita semak apabila bersemuka, mudahnya hard copy, kita kena bagi hard copy lah. Maksudnya kita buat modul yang macam biasa, kita tentukanlah berapa minggu modul tu kan. Kita bagi, kita tandalah tarikh bila sampai bila buat yang ni. Nanti main minggu depan, cikgu nak bincang dengan kamu. Lepas tu seterusnya macam tu. Kalau kita bagi soft copy, kita nak bincang balik bila bersemuka, agak sukar lah pada pendapat saya. Terima kasih. Ya, sama. Assalamualaikum cikgu. Salam, Bapa. Saya nak tanya tentang isi SPDPR tu. Okey. Okey. Tadi untuk yang tak payah isi masa dah persekolahan kan untuk tahap 1. Okey, sekarang ni antara 3 hingga 16 hari bulan nanti kita kena isi macam biasa lah kan? Maksudnya? Ya, 3 sampai 16 isi macam biasa sebab masa tu pra-sekolah dengan Merdeka Khas baru. Untuk tahap 1 masih lagi PDPR macam biasa. Okey. Kemudian tahap 2 maksudnya kalau tahap 2 pula kita lanjut sehingga 30 hari bulan 10 lah kan? Isi maklumat tu. Ya, betul. Okey, baik. Kemudian yang lagi satu. Okey, yang tentang bahan untuk kendiri tu, bagi saya lah untuk matematik, saya tu tahap 1 untuk kendiri kita sambung je dalam buku aktiviti. Okey. Okey, tahap 2 pula melalui buku teks. Nanti bila main sekolah kita akan bincang dalam buku teks tu dan bila pergiliran berlaku nanti hak yang dah main sekolah nak Formula A dah nak pergi jadi kendiri tu dia akan balik sama lah. Maksudnya di sekolah nanti untuk masa PDP di sekolah persemuka kita akan sediakan mungkin bentuk lembaran lah untuk latihan pengajaran. Okey. Boleh, tak ada latihan. masalah. Boleh, tak ada masalah. Tapi macam saya katakan tadi, dalam kita punya RPH dinyatakan. Maksudnya murid yang PDPR sendiri tu apa tugasan kita bagi. Buku teks kita tulis lah. Buku teks, buku surat berapa, tajuk apa kan. Ya. Kita tulis di situ. Kalau nak pakai buku aktiviti tahap 1 pun tak ada masalah. Cuma jangan panggil buku kerja ya. Mereka tak mahu. Panggil kata buku aktiviti. So kalau kata nak bagi modul. Tapi saya galakkan yang bercetak lah, yang senang murid buat dan kita untuk semak. Kalau kata online ni sukar sikit. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Lagi? Ada soalan? Assalamualaikum. Salam, ya. JB, saya gini. Saya nak minta lah kalau boleh yang kelas pemulihan kan. Tak payah bagi 2. Semua murid tu kalau contoh yang pemulihan dia hari adil semua. Contoh hari adil semua. Okey, yang tu saya dah bincang sedikit tadi dengan Cikgu Gazail. Saya rasa tak ada masalah kalau nak suruh main sekali memudahkan kerja pemulihan, kita boleh aturkan lah. Okey. So yang tu minta Cikgu Said follow up balik dengan Cikgu Gazail lah nanti. Okey. Dan juga dengan guru kelas. Guru kelas yang dengar permintaan Cikgu Said ni,
nanti bila saya edarkan tapak untuk buat pembahagian kelas nanti, pembahagian murid kumpulan tu, tolong pertimbangkanlah permintaan Cikgu Syed, letakkan murid-murid pemulihan ni dalam 1 minggu. Kalau kumpulan A semua. Supaya senanglah Cikgu Syed nak nak bagi bimbingan dan sebagainya kepada murid-murid ni. Okey, nanti saya share guru nama murid dengan guru kelas. Cikgu Syed tolong share lah sebab mungkin ada guru kelas yang baru ataupun yang lama pun mungkin dia kurang maklum lah siapa sebenarnya murid kita ni. Ya, insyaAllah. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Sama. Baik, ada lagi persoalan? Cikgu, saya nak tanya, jika cikgu guru tu hanya mengajar tahap 1 saja, yang SPDPR tu dia tak payah isi dah lah kan 17 hari bulan. Jadi nama dia akan di-tagging macam mana? Takut nanti kalau tak isi nama naik macam tu. Jangan risaulah. Tu teknikal tu PPD lah. Kita depa dah sedia maklum dan saya dimaklumkan mungkin dari segi pengisian pun mereka tak berapa tengok sangat dah. Cuma kita kalau kata mengajak lagi kelas yang ada PDPR, isi PDPR. Kalau dah memang tak ada lah, kita mengajak tahap 1 saja, mulai 17 bulan tu, tak perlu dah lah isi tu SPDPR tu. Okay, lagi satu cikgu, jika yang PDPR di rumah tu, adakah kita perlu bagi tiap-tiap hari ataupun minggu tu kita terus bagi sekali terus? Dan ada masa kita bagi tu ikut jadual waktu ke pagi-pagi tu bagi? Okey, untuk PDPR biasa ke Cikgu Jati? PDPR bersemuka, PDPR sendiri tu? Dah. PDPR sendiri kita bagi bahan bila-bila masa sebelum minggu yang sepatutnya. Contohnya sini. Saya tunjuk contoh sini lah. Contohnya murid tu sini PDPR sendiri. Bersemuka. Katalah sampai hari Khamis. Lepas minggu depan nak sendiri lah kan. Maksudnya kita boleh bagi di sini hari Khamis ni. Okey, minggu depan awak buat ni selama 5 hari ataupun selama 7 hari. Kita bagi arahan sekali saja. Tak perlu setiap hari. Dia tidak perlu dia tak perlu macam PDPR law ni. Law ni kita ikut jadual kan? Ya. Ni tak ada. Cikgu bagi sebelum minggu depa mula tu bagi depa buatlah sendiri. Tapi saya katakan dah, kalau dalam tempoh ni ada lagi yang kontak cikgu untuk bertanya, untuk mendapatkan panduan bimbingan, kita layanlah, no? Okey, baik. Tu. Okey. Okey. Okey, kalau tak ada soalan, Ustazah Hashimah. Ya, JB. Ada ni, boleh bacakan tak nama guru yang tak hadir? Saya tulis yang hadir. Tak apa, Ustazah tengoklah yang tak hadir. Sekejap lagi maklum. Okey, Cikgu Ad kot Ustaz. Teruskan. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Tuan Ustaz dan Siti. Okey. Yang kes saya ni cikgu, macam saya beritahu ke cikgu lah, ni cuma untuk maklumat kawan-kawan yang lain lah. Apa nama ni, anak saya 4 hari bulan ni dia kena pergi follow up lagi sekali di Bahia pasal tonsil itu. Rawatan doktor pakar. Lepas tu kemungkinan lepas pada tu mungkin 6 ke 7 dia akan ada lagi satu sleep study yang kedua. Dan juga dia vaksin lagi sekali. Tentu masa pergi doktor suruh dia vaksin untuk first dose Pfizer pada 19 bulan tu. Lepas tu dan yang second dose Pfizer vaksin tu pada 10. Jadi saya memang dah ada surat semualah daripada doktor pakar ortopedi ni. Memang saya dah maklum macam ni untuk makluman semua je lah. Kan dia ada ni pergi mana. Okey, lepas tu saya pun sekarang tidak lepas tu nak patah balik ni, jadi saya takut nanti tiba-tiba nanti ada masalah pula nak main tu. Itulah dia suruh baik dan juga.
Tak apalah, itulah saya katakan tadi. Yang berada di session ni yang kita kata yang tak terlibat dengan perkara-perkara macam Cikgu Ad lah. Yang mana ada disokong oleh dokumentasi, ada appointment sebagainya tu tiada halangan. No? Tiada halangan untuk berada di luar session. Untuk Cikgu Ad, untuk makluman lah. Terima kasih Cikgu Ad untuk makluman. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi? Okey, kalau tak ada, mungkin saya terang tadi ada benda-benda yang saya tak sentuh, yang sepatutnya saya sentuh. Saya nak bagi peluang lah dan ruang kepada barisan-barisan pentadbir untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan lah. Memandangkan kita ada kebanyakan dah berkumpul ni, kita boleh gunakan lah perjumpaan ni untuk berkongsi perkara-perkara hal-hal lain lah. Berkaitan tak berkaitan tak ada masalah, tapi perkara yang kita perlu tahulah. Okey, saya buka dulu kepada Cikgu Gazail untuk sampaikan. Baik. Assalamualaikum. Okey, untuk pembukaan pengoperasian sekolah nanti, kita akan adakan jadual baru. Cikgu Gazail 2 peranti tu, dia buka laptop buka handphone saja tu. Okey. Tapi kena buka dua-dua. Tak apa, satu kita boleh mute. Dah. Okey. Kita akan guna jadual baru nanti yang akan diadakan sebelum kita buka sekolah. Mungkin pada 10 hari bulan kita buka sekolah untuk tahap 1 17. Jadi saya akan letakkan jadual baru di official. Jadi cikgu-cikgu nanti boleh panjangkan ke dalam grup kelas. Itu saja. Dan satu lagi jadual tu nanti mungkin kita boleh bagi bersama dengan senarai nama yang dah kita bagikan 50%. Jadi penama waris dapat tengok jadual baru dan dapat tengok juga nama anak-anak dia tu duduk di PFA ataupun kumpulan B. Itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Gazail. Berkaitan tentang jadual akan diedarkan bersama dengan pembahagian kumpulan murid tu kepada waris selewat-lewatnya 10 hari bulan lah. Supaya mudah untuk pemahaman waris dan juga sekiranya waris dia nak buat pertukaran minggu anak dia tu. Okey, terima kasih Cikgu Gazail. Saya buka pula kepada Kak Nah. Silakan Kak Nah. Okay, terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, untuk bahagian saya, yang pertamanya 3 hari bulan 10 RMT berjalan seperti biasa untuk pendidikan khas. Jadi saya mohon Dek Nah tolong isi borang pesanan untuk maklum kepada Ros supaya ada RMT pada 3 hari bulan 10 nanti untuk murid pendidikan khas. Sebab mereka tidak ada penggiliran, Cikgu. Ya Kak Nah, mereka hadir 100%. 100%. Maknanya 28 orang tu RMT berjalan mula pada 3 hari bulan. Dan saya mohon kerjasama cikgu dan bahagian jawatankuasa RMT ataupun HEM. Kita akan, yang kita tak jadi buat hari tu, sudut RMT. Banner dah ada dalam bilik saya dan kita akan letakkan stiker tu. Dah buat hari tu, Hidayah dah buat, cuma saya tak print lagi. Kita akan letakkan sudut RMT dekat dengan atas pentas cikgu. Supaya bila Salawati mai, dia tengok maknanya RMT ada di situ. Yang dia nak ada sudut RMT. Untuk pendidikan khas lah, 17 hari bulan baru mula dengan tahun 1. Dan cikgu, saya nak tahun 1 pun RMT ada beberapa orang, jadi penggiliran tu pun mungkin pening jugalah. Bila 17 hari bulan tu maknanya budak RMT ni mai tak mai, yang tu tak apalah, mungkin hari mula lah, minggu pertama, lepas tu kita tahulah siapa yang RMT tu ada. Sebab kehadiran RMT ni akan diaudit, jadi cikgu-cikgu yang buat laporan RMT tu kena alert lah, budak ni mai
Minggu depan budak lain pula, makna bilangan setiap hari RMT dalam buku laporan tu tak sama. Karena Ya. nanti senarai budak RMT tu perlu dikongsi dengan guru kelas supaya macam Cikgu Syed juga tadi, kita sekalikan budak RMT ni pada minggu tersebut. Betul Cikgu. Takut saya lagi seorang minggu ni. Satu PR ada berapa orang, satu CM ada berapa orang. Supaya mudah pihak kantin. Taklah bagi sangat, no? Nanti edarkan. Cikgu Syed pun minta edarkan nama tu, kalau boleh tembak pada saya pun tak apa, untuk saya letak di website kita tu untuk rujukan guru-guru lah, mudah. Nanti mereka nak buat pembagian kelas pun tak pening lah, no? Tak pergi culang-caling tu jadi payah. Okey, yang kedua Cikgu, saya nak tanya guru kelas yang ada dalam ni. Kad keluar kelas tu ada lagi tak? Kad keluar ke tandas? Tak ada dah Ustaz. Kena buat lain tak nak putus. Kena buat lain. Putus. Tanda pun tak ada? Okey, kalau tak ada makna kita akan buat lain lah untuk semua kelas. Buat rantai besi. Untuk 2 bulan lagi Cikgu. Dan kot rantai apa tali tu. Kita akan buat lain lah. Tak 2 bulan kat no, sampai bulan 3. Tapi bila cuti lama tu benda tu takut dia hilang tu. Bulan 12 ni cuti. Nak buka pula bulan 1 tu takut benda tu kalau jaga elok tak apalah. Botol spray bosok dah. Botol pun rasanya kena beli lain kan. Untuk yang spray dalam kelas. Sabun pun apa Puan Nuain, sorry. Cikgu Nuain ni rasanya kena semak balik lah ada ke tidak. Kalau tak ada kita kena belilah tambah lah sabun untuk murid basuh tangan. Dengan botol tu nah, botol spray. Rasanya dan juga yang satu lagi saya nak dengan Cikgu tahun 6. Murid yang akan divaksin akan diberi surat untuk waris tanda tangan. Jadi surat tu akan saya perbanyakkan besok. Dan bila ada arahan daripada PPD tarikh bila yang SK Kelibang akan disuntik, baru saya akan edarkan pada waris melalui sekuriti lah. Pondok sekuriti sebab ikut dalam HEM katanya mula 28 hari bulan. Cuma pecah jadual tu tak sampai lagi. Bila SK Kelibang akan dicucuk. Untuk murid yang 72 orang saja murid tahun 6. Yang cukup umur 12 tahun saja dan waris setuju. Tak setuju tak apa. Itu je Cikgu. Untuk makan rehat Cikgu macam mana? Nak ikut macam yang sebelum ni. Murid beli, makan dalam kelas. Takut ada yang tak beli dan nak beli di kantin. Itu yang kita perlukan jumlah tu untuk orang kantin masak. Sebab kita takut terlebih. Kita nak buat macam orang pesanan makanan lah Cikgu. Macam kita sistem tu dah ada untuk pesanan tu. Cuma nak kena kemas kini menu dengan kantin balik. Cuba tanya mereka menu apa mereka nak sediakan dan bila betul-betul mereka nak operasi. Adakah kantin hanya nak beroperasi untuk RMT adakah dia nak beroperasi sekali dengan kehadiran murid. Tapi untuk kehadiran murid, kena maklum kat kantin fasa-fasa murid datang ke sekolah ni. Sebab 17 hari bulan baru tahap 1 tapi baru separuh. Baru 150 orang. 150 orang tu pula ada di kalangan membawa bekal. Dan mungkin dalam 50 orang je tinggal. Dia kena buat tulisan lah, balui tak balui dia menjaga untuk budak ni. RMT tak ada isu, memang dia kena sedia. Okey kita tengok boleh kalau kata nak gunakan sistem tempahan tak ada masalah. Cuma nak kena kini menu tu kalau kata berubah. Okey. Dan yang seterusnya ialah untuk guru kelas yang ada dalam ni. Saya harap cikgu print kehadiran untuk bulan Februari sampai September. Sebab yang tu cikgu kelas kena print, yang tu saya nak simpan dalam file untuk audit 2022. Karena kehadiran tu di sistem mana? APDM ke apa macam mana? APDM dalam APDM guru kelas. Okey. Maknanya cikgu kelas kena print, serah kat saya di pejabat, saya nak filekan. Itu je. Okey Kak Nah, selesai no? Ya. Okey, tak apa. Seperti yang Kak Nah sentuh tadi lah, no? Alat-alat sanitasi, kad nama
senarai nama murid RMT dan sebagainya tu untuk permohonan sebagainya tu mohon ambil tindakan lah. Sebab macam saya katakan tadi 3 hari bulan perkara-perkara yang perlu dilaksanakan atau perlu ada kita perlu kelihatan ada lah. Ni kita tak mau ada pelaporan yang kita kata ada isu di bahagian pembukaan sekolah nanti. GB, ada bang sampai. GB nak nama yang tak hadir ke? Saya Okey. GB. GB. Okey, sorry, siapa tadi? Ustazah Apa GB nak nama yang tak hadir sekarang ke? Boleh? Yang ada dekat sini ni Ustazah Husni Baizura. Okay. Cikgu Azmi. Ya. Ustaz Dedi. Ustaz Dedi maklum dia ada khusus. Azmi ada tu? Cikgu Azmi ada. Cikgu Azmi ada kah? Ada. Oh, yang panitia saya ada. Salah tekan tadi. Oh, okey. Lepas tu Ustazah Faizah. Faizah dia hiking, dia ada malam kat saya, tak apa. Okey, lepas tu Cikgu Syariza cuti bersalin kan? Ya, Cikgu Syariza cuti bersalin. Itu saja. Yang lain semua hadir. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey. Baik, Kak Nah dah selesai, mungkin Cikgu Zabidi sekiranya ada. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, untuk pengetahuan cikgu, kita akan buat gotong royong untuk pembersihan kelas pendidikan khas pada 28 hari bulan, 9 pagi. Lepas tu, akuan pengisytiharan kesihatan murid MBK akan diedarkan kepada waris pada 28 hari bulan juga cikgu. Dan juga akan dipungut semula pada 3 hari bulan masa depan hadir tu. Okey, akuan tu kita akan edarkan di kelas lah cikgu. Sebab pada hari tu cikgu kelas pun semua ada di bilik pendidikan khas cikgu. Lagi satu, untuk pengetahuan Kak Nah dengan Cikgu Aslina, RMT, murid pendidikan khas, sekarang ni dah tinggal 27 orang. Okey, itu saja cikgu. Okey, Cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Zabidi. Okey, Ustaz Dedi tak ada, dia ada khusus KRS secara maya. Baik, daripada saya ada sikit lagi untuk makluman cikgu lah. Website kita ni, kalau kata pergi ke website kita, untuk tengok SOP yang kita bincang tadi dan sebagainya, ada menu di atas ni. Boleh tekan SOP ni. So, sini ada dokumen sidang media, sini adalah sikit-sikit, dan saya akan letak ni FAQ ni, soalan ni di situ juga. Kalau siapa-siapa untuk buat rujukan lah. Start sini lebih mudah. So, terakhir saya nak tunjuk yang tak ada kaitan sangat. Kalau cikgu ke hala 7, PB, PPP, akan nampak banyak nama semua cikgu di sini. Okey, apa jadi bila klik, bergantung pada orang tu lah. Saya tunjuk yang Ustaz Dedi lah, Ustaz Dedi tak ada sini noh. Klik sini, dia akan buka paparan yang saya pernah tunjuk dulu. Iaitu perkara-perkara yang perlu diselesaikan lah oleh guru-guru. Tak semua guru yang panjang macam ni, tapi yang ni contoh untuk Ustaz Dedi lah. So dia ada yang ni. So kalau untuk cikgu-cikgu lain pun, dia ada lebih kurang. Contoh macam saya tunjuk satu lagi. Okey, Cikgu Azhar contohnya. Ya, ni perkara-perkara yang perlu diselesaikan oleh Cikgu Azhar lah. Tengok sini dan sebagainya. Yang ni lebih kepada tugasan lah.
Kalau kata siapa nak semak, boleh semak di website kita di bawah tajuk Hala 7 PBPPP kalau nak tengok. Ini untuk tahun ni saya baru running sistem ni, tahun depan lah kita akan berkemas elok-elok. Okey, baik, itu sajalah daripada saya, tambahan sedikit daripada apa yang dibentangkan tadi. Okey. Sekali lagi saya tanya, Koko ada soalan sebelum kita tangguhkanlah sesi taklimat pembukaan sekolah kita ni kepada tarikh dan masa yang akan ditentukan kemudian. Sekiranya ada. Tanya bagi jelas. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Sekiranya saya nak sediakan modul bercetak, adakah saya perlu hantar ke Big Seven sendiri atau melalui Cikgu Ghazail macam biasa? Boleh berurusan dengan Cikgu Ghazail. Cikgu Ghazail macam mana? Cikgu Ghazail jawab terus lah. Cikgu Ghazail? Ada? Okey. Baik cikgu. Baik sekejap. Okey. Jadi nanti kita buat satu ketetapan. Saya bincang dengan Suzita dululah. Kita buat satu ketetapan bila boleh hantar ke saya. Sebab kita nak buat secepat mungkin lah. Kemudian saya akan kumpul dan hantar ke P7. Dan sekiranya cikgu-cikgu tu masih lagi di sana, tetapi saya rasa 26 bulan ni semua dah ada kot. Jadi boleh hantar ke saya di sekolah pun boleh, ataupun cikgu print siap-siap pun boleh sebab semua dah ada. Dulu saya bagi email, jadi saya kena print semua, saya print rupanya setengah rim tu. Jadi kalau cikgu bagi dalam bentuk yang dah siap, jadi mudahlah untuk saya. Saya akan update dalam grup sekolah, dalam official. Bagi saya bincang dulu dengan Suzita. Boleh Cikgu Suzita? Cikgu Hasinda ada ni? Bukan. Cikgu Hasinda akan bagi untuk PDPR sendiri itu. Okey. Baik. Boleh. Terima kasih Cikgu Zail. Macam dikatakan tadi lah, kalau nak mudahkan sedikit tugas Cikgu Zail ni, kita print siap-siap lah bagi yang ada sini. Sebab kalau nak print semua tu banyak juga tu, satu rim dan sebagainya. Nanti Cikgu Ghazail tentukanlah tarikh akhir tu. Takut saya lagi ada lagi banyak kali kerja pula. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Assalamualaikum Cikgu. Cikgu, saya nak kita pergi kanan dulu Ustaz. Pergi kanan dulu. Cikgu Asmana. Ya, baik. Okey, saya nak mohon untuk cikgu-cikgu pasal 28 hari bulan ni Cikgu Zabidi buat gotong royong. Jadi rasanya kita untuk SOP pun kita akan buat hari yang sama lah Cikgu. Jadi mohon cikgu-cikgu yang berkelapangan lah untuk kita hadir ke sekolah. Kita nak cek balik SOP kita macam mana. Semua Selasa lah. Okey, untuk tu kita buat makluman sekali lagi dalam WhatsApp supaya semua boleh maklum balik masa sebagainya dan juga yang tak hadir yang hari ni kan. So mereka boleh tengok dan kalau kita boleh tentukanlah apa ni kumpulan-kumpulan mana nak buat apa dan sebagainya tu lebih mudah lah nanti kita share sekali. Sebab kalau kita tak ada pembagian tugas payah juga. Dekat semua buat pembagian tugas, apa yang perlu kita buat pembagian tugas. Kita boleh hadir 28 tu, amal-amal gotong royong lah. Nak buat apa yang perlu. Tapi kita perlu jelas kalau bagi pembahagian kumpulan tu awal, bermaksud dia boleh tengok dah dia kumpulan mana dan bahan apa dia perlu bawa dan sebagainya, perlu cari dan sebagainya lah. Takut hari 28 tu baru nak cari barang sebagainya, takut jadi lambat, tak dan siap pula. Okey Cikgu. Okey. Okey. Okey Cikgu Rosmah. Ustazah Zura, cikgu dia bawa anak dia cucuk di Masuri. Okey, tak apa. Dia kata dia ada WhatsApp kat cikgu tak perlu tik pun. Dia kata cikgu tak baca lagi kot. Tak dan. Ada kot, tak apa. Tak masalah. Terima kasih Cikgu semua. Okay, Cikgu. Assalamualaikum. Saya nak maklum, saya dah bagi tahu cikgu kan dengan Cikgu Ghazail, besok saya keluar hingga 29 bulan. Sebab kalau boleh lagi takut ada nama dalam tu jadi rugi jawatan kuasa tu kan. Ya. Kemudian dulu saya nak kemudian saya nak minta tu, apa tu? Yang cek suhu kita tu,
dia ada bermasalah juga kan. Kita kena check dulu juga kot cikgu yang tu. Dah, yang tu memang kita sedang maklum. Kita akan buat apa ni, tengok fungsi dia bateri ke, apa yang rosak ke. Kalau perlu diganti, kita ganti. Termasuk yang berdiri tu lah. Yang berdiri tu pun tak fungsi sepenuhnya tu. Okey. Okey. Terima kasih Rita. Bila keluar? Besok ferry pukul 2. Oh, naik ferry, tak naik Roro. Tak, kereta ada kat Kuala Perlis. Okey, selamat. Okey, baik. Ada lagi? Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan dulu lah jumpa kita. Sekiranya ada soalan yang timbul kemudian, boleh saja bertanya dalam grup kita tu. InsyaAllah yang mana boleh dijawab, akan dijawab lah. Kalau perlu dirujuk pada pihak atasan, akan dirujuk pada pihak atasan. Cuma saya harap apa yang kita bincangkan hari ini, terutama tindakan-tindakan yang perlu diambil, kita bertindak supaya harapannya pada sesi pembukaan 3 hari bulan nanti yang melibatkan prasekolah dan juga pendidikan khas berjalan teratur dan tanpa isu. Yang tu yang penting tu, tanpa isu. Sebab kita ni lebih sikit pada orang lain, kita ada pendidikan khas. Macam sekolah-sekolah lain dia hanya tumpu kepada prasekolah sahaja. Tadi mungkin saya tak maklumlah kot, tak waris penuh, yang tak vaksin tu tak boleh masuk lah. Cuma kita untuk prasekolah, saya nak minta prasekolah dan juga pendidikan khas kalau boleh sebelum 3 bulan ni buat satu survey di kalangan waris. Yang mana dah vaksin, yang mana belum. Sebab kita mungkin tak sempat nak cek pun semasa di pintu pagar tu. Minta waris yang vaksin lah. Kalau kau kepada murid tu vaksin, tak apalah dia bawa masuk adik dia tu. Kalau ayah belum, ayah tak boleh lagi lah. Yang tu dia punya prasyarat. Okey, baik. Sebelum kita tamat, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru walaupun waktu cuti kita ni. Tapi keperluan tu saya tengok untuk buat pagi lah. Kalau nak buat malam tu ataupun nak buat hari sekolah tu jadi sibuk sikit. Saya hargai lah segala perhatian cikgu yang berikan dan masa yang cikgu berikan. Semoga perbincangan yang kita ini dapat membawa satu ke arah pengoperasian sekolah yang kita kata berjalan lancar dan tiada isu. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT lah, dan kelemahan tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu perjumpaan kita ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi sekiranya timbul keperluan di ketetapan masa tentukan kemudian lah. Dengan itu sekian dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah Hashimah. Waalaikumsalam. Terima kasih link tu lah. Sama-sama. Dia rekod tu. Okey. Nanti dia dah masuk dekat email Shimah send dekat GB lah. Iya, baik. Nanti saya download dan buat. Okey, sekali dengan gambar GB nak GB gambar yang screenshot ke tak ya? Nah, patutnya kita screenshot. Yang tak keluar tu jangan keluar lagi. Kita tunjuk muka semua. Ustazah nak screenshot. Kita baca kehadiran lah lebih kurang. Ustazah buat nampak semua. Boleh Ustazah? Saya. Saya pun boleh buat. Tak apalah, masing-masing buatlah. Doktor itu. Buka. Jangan keluar lagi. Ustazah ambil screenshot. Presenting, saya tutup dulu. Baru nampak. Cikgu Nur Zati tak buka lagi. Cikgu BD ni kamera rosak kot. Yang mana tak boleh nak buka tu saya faham lah. No? Mungkin dalam keadaan tak bersedia tu tak apalah. Okey, tak kira Ustazah bilang nak ambil. Cikgu Basnah.
Tak nampak? Kat gambar tu ada dah tu. Gambar tu 10 tahun lepas tu. Tu still foto lah boleh. Tak buka muka pun tak apa kan? Tak apa, yang tak bersedia tak apalah. Tambah-tambah yang perempuan tu saya faham. Yang mana boleh buka. Ni nampak nama lah. Yang mana panitia mat tu kita anggap tak hadir lah. Sebab tak nampak nama. Okey, baik. Sedia dah kot? Syima ambil gambar nah. Okey, baik. Set. Zoom. Okey. Set. Saya ambil dah. Apa? GB ambil dah. Tak, saya ambil. Saya nak ambil dah. Saya ambil dah. GB ambil Karachi lah. Okey lah. Okay, saya ambil lah. Nah. Okey. Sama. Okey, baik. Terima kasih. Ni, Cikgu Alia. Apa khabar? Ya, sihat. Saya nak kena pergi potong gelang ni. Oh, tak. Oh, kira dah bebas lah pada COVID? Bebas. Alhamdulillah. Habis tempoh aktif lah. Okey, suami pun sama? Suami potong gelang kemarin. Okey, Alhamdulillah lah. Ada lah kot, tak dia simptom ni ke? Stage apa? Stage 1 ni kot? Saya stage 2, suami pun. Oh, stage 2. Stage 2 ni macam mana? Batuk-batuk? Batuk-batuk. Suami hari tu demam. Saya semua dengan batuk. Dengan sakit tekak. Lepas tu penat lah. Penat tu yang parat oksigen? Parat oksigen menurun lah? Selama kuarantin tu parat oksigen dua-dua okey. Paling rendah pun dalam 96 je. Weh, tinggi lah 96 pun. Kau muda. Dia kena lebih 95. Oh, lebih 95. Oh, tinggi lah. Okey lah, Alhamdulillah lah. Lepas tu, duduk Penang lagi lah? Ya, saya di Penang lagi. InsyaAllah lah. Saya sepatutnya vaksin kemarin. Tapi sebab saya COVID, saya kena cancel lah. Jadi saya tak tahu saya dapat tarikh bila. Doktor suruh tunggu seminggu. Seminggu? Baru dia bagi work. Saya tak buka pun, saya tu gantung pun ke belakang. Okey lah, saya nak gerak pergi klinik dulu lah. Okey, baik. Selamat. Okey, terima kasih. Terima kasih. Salam. Okey. Cikgu Mazna, tunggu sat. Keadaan. Stop record aja biar. Okey, stop record. Okey. Cikgu Mazna ada tu? Sembang sikit. Ya. Awak suka? Ada sikit. Apa ni? Allah. Kita punya mesyuarat penjaminan kualiti PBD, kita buat sekali dah kah? Mesyuarat? Mesyuarat ke apa perjumpaan? Buatkah itu yang tak bagi saya hadir tu kira apa? Kira mesyuarat ke apa tu? Mesyuarat tak ada lagi cikgu. Kita nak kena ada juga. Itulah, tu dia fikir tu apa PBD pun tak ada meeting.